اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kita mula dengan kitab Pati Faridah, hak kecil. Kemudian insyaAllah kita pergi kepada kitab yang kedua, Hidayatus Salikin tu. InsyaAllah saya akan baca di dalam bab puasa. Sebab dalam kitab Hidayatus Salikin ada bab puasa. Hidayatus Salikin insyaAllah kita baca daripada awal juga. Cuma untuk 1-2 minggu ni, minggu depan, tak masuk Ramadan lagi, minggu depan, minggu sekali lagi ni 1 Ramadan. Jadi untuk 2 minggu ni saya akan baca Hidayatus Salikin bab puasa di dalam. Kalau hak tebal tu muka surat 140 bab puasa dalam kitab Hidayatus Salikin. Jadi sebelum tu kita baca dahulu kitab yang pertama, Pati Faridatul Faraid. Pati Faridatul Faraid. Yang asal kitabnya kitab karangan Syekh Ahmad Al-Fatani, kitab Faridatul Faraid. Kalau pati ni maknanya dia punya apa ni? Dia punya kasang tak ke apa? Maknanya dalam Pati Faridah dan kitab Faridatul Faraid isinya samalah, cuma dia ada buat tajuk, dia ada buat perenggang-perenggang, itu saja. Dan insyaAllah kita baca kitab Pati Faridah mula di muka surat 2. Mula di muka surat 2. Muka surat sebelum tu, muka surat sebelum tu, contohnya muka surat yang kedua, muka surat yang pertama apa? Itu dia ada pembetulan, dia ada baiki. Pasang tak? Sekarang ni muka surat 2, sebelah tu kata-kata penyusun lah. Haji Ni Abdullah, penyusun kitab Pati Faridah. Sebelum daripada tu ada dia buat tulis atas tu, sebelum membaca hendaklah didahului pada membaiki. Pasang tak? Cuba. Dia ada pembetulan tau. Dia ada situ ada 11 bilangan. Yang mana salah, kemudian sebelah tu hak betul dia. Baris berapa, muka surat berapa. Ada. Lepas tu balik rumah cek semulalah. Dia ada pembetulan. Sebab berkaitan dengan kitab-kitab yang ada baiki-baiki, yang ada buat pembetulan, ni bukan kesalahan dia punya penyusun ataupun pengarang. Kesalahannya pihak pencetak lah. Sebab pengarang penyusun dia tidak cetak kitab sendiri. Yang cetak tu syarikat lah yang cetak. Apabila ada tersalah, nak baiki tak boleh dah, sebab dia punya jalan dah katanya. Jadi dia pun buat pembetulan di awal. Contohnya tadi dia ada 11 bilangan yang kita kena buat pembetulan, tengok balik, kemudian masuk ke dalam muka surat berapa, baiki lalulah.
Baiki sebagaimana dia kata, sebelum membaca hendaklah didahului pada membaiki. Ini salah dia punya ni cetakan ni salah. Jadi insya-Allah kita baca di muka surat 2. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di bawah tu alhamdulillahilladzi atla'a fi samawati qulubil mu'minin syumushal ma'rifati tusyriku bi anwarit tauhidi wal yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia tidak datangkan terjemahan. Biasanya dalam kitab-kitab Jawi ini dia datangkan terjemahan Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dia tidak datangkan terjemahan. Alhamdulillah di bawah tu dia ada datangkan terjemahan. Jadi hak bismillah di sini dia tidak datangkan terjemahan. Biasa terjemahan bismillahirrahmanirrahim ni biasanya dia akan tulis aku mulai mengarang ataupun menterjemah kitab ini dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat penyayang. Ni hak biasa-biasalah. Aku memulai karang kitab, aku mulai terjemah kitab dengan nama Allah. Dia kalau kita terjemahan betul benarnya bismillah dengan nama Allah. Tiba-tiba ada di hadapan tu aku memulai kitab ini dengan nama Allah. Bismillah dengan nama Allah sahaja. Kenapa diterjemah aku mulai kitab ini dengan nama Allah? Sebab betul harf jar dia kena ada tempat dia gantung, tempat takluk tu tempat dia gantung. Dengan nama Allah, dengan nama Allah ni apa benda? Aku memulai kitab ini dengan nama Allah. Nanti ditakdirkan di ayat sikit depan. Dalam setengah kitab pula, dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat penyayang, aku memulai kitab ini. Di buku belakang pula aku memulai. Terkadang di buku di hadapan, terkadang di buku belakang. Jadi ayat tu sebagai tempat takluk, tapi terkadang di buku belakang. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat penyayang, aku memulai kitab ini. Kalau kaedah bahasa Melayu tu orang panggil jadi macam terbaliklah kalau ikut kaedah bahasa Melayu. Tapi kaedah Arab terbalik seumpama tu dia ada kaedah dia ada tujuan dia. Dia ada tujuan dia kalau terbalik seumpama tu. Dipanggil taqdimu ma hakut takhir yufidul hasra. Kita mendahulukan yang sepatutnya kemudian duduk belakang, bawa pada hasar. Hasar ni kalau terjemahan biasanya tersimpan. Tersimpan ni bukan makna simpan taruh, bukan. Tersimpan hanya dengan nama Allah jua aku memulai kitab ini. Itu baik jua. Itu dia panggil hasar. Contohlah kita nak baca Fatihah tu. Iyyaka na'budu, akan dikau ya Allah kami sembah. Kami sembah akan engkau lah. Sebab apa? Akan engkau kami sembah. Atau panggil apa tu? Panggil terbalik. Dalam kaedah bahasa Arab, terbalik seumpama tu memang ada tujuan. Tujuannya apa? Hasar. Mana apa? Akan dikau jualah kami sembah. Itu tubik jua-jua tu. Tak ada kepada yang lain. Itu dia panggil hasar. Mana tersimpan. Itu terjemahan. Tapi tak faham tersimpan ni. Kalau kita kata tak. Mana kata kan?
Tu baik jua-jua tu. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alaihi tawakkaltu, atas Allah aku berserah. Tawakkaltu alaihi lah, aku berserah atas Allah. Kenapa alaihi tawakkaltu, atas Allah aku berserah? Kalau bahasa Melayu mungkin tak ada lah kaedah tu, tak ada bahasa Melayu. Kalau buat karangan bahasa Melayu ikut kaedah bahasa Melayu lah. Jangan buat terbalik seumpama tu. Terbalik seumpama tu markah kurang lah. Tapi bahasa Arab, alaihi tawakkaltu, atas Allah aku berserah. Terbalik ada tujuan dia. Apa makna dia? Atas Allah jualah aku berserah. Itu baik jua, tidak atas yang lain. Itu dia pusing, dia terbalik. Ada dia punya faedah dia. Sebab tu setengah kitab dia terjemah bismillah ni dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat penyayang, aku memulai kitab ini. Tu boleh berlakulah. Dalam kitab Hidayatus Salikin kita yang kedua tu, dia terjemahnya, aku memulai kitab ini dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat penyayang. Dia semua kitab sama je. Dia akan mulai dengan bismillah. Selain daripada kerana ikut mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kerana dipanggil tiru kaedah Al-Quran. Tiru kaedah Al-Quran. Surah yang pertama suratul Fatihah. Itu surah yang pertama dalam Al-Quran. Dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kitab pun guna kaedah tu juga. Mula dengan bismillah, disusuli dengan alhamdulillah. Dah Quran. Quran besar tu lah. Mana surah kok mula-mula sekali? Suratul Fatihah. Tu surah mula-mula sekali. Dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di bismillah, di alhamdulillah. Kitab pun guna kaedah Al-Quran. Termasuk juga kerana beramal dengan mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi ni kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Setengah riwayat fahuwa abtar, setengah riwayat fahuwa abras. Tiap-tiap perbuatan yang penting pada syarak, perbuatan hok molek pada syarak, hok bernilai pada syarak, yang tidak haram, yang tidak makruh, yang tidak dimulakan dengan bismillah, maka perbuatan tu aqta', terpotong, dengan makna kurang keberkatan. Nak lebih kata gitu. Perbuatannya molek, bernilai, perbuatan yang tidak haram, perbuatan yang tidak makruh. Kalau tak mula dengan bismillah, perbuatan tu kurang keberkatan. Tu je Nabi wayak. Ada tak Nabi suruh, maka mulailah oleh kamu dengan bismillahirrahmanirrahim pada tiap-tiap perbuatan yang baik. Ada tak Nabi suruh kita? Nabi tak suruh. Nabi cuma royak perbuatan molek tak baca bismillah kurang berkat. Ada tak Nabi kata bacalah oleh kamu akan bismillah? Ada Nabi suruh? Tak tahu. Atau dah kita dia kata mula bismillah perbuatan baik ni kerana beramal dengan mafhum hadis Nabi. Beramal dengan mafhum, bukan dengan mantuk. Mantuk ni Nabi kata direct. Mafhum ni pemahaman lah, secara tidak langsung bahawa kita. Kalau mantuk ni Nabi kata secara direct. Perbuatan yang baik mulailah oleh kamu akan bismillah. Tu mantuk orang panggil. Dipanggil mantuk. Mana apa ni? Hak Nabi kata direct. Hak ni Nabi tak kata. Cuma Nabi kata perbuatan molek tapi tak mula dengan bismillah, kurang keberkatan. Faham di sini Nabi suruh kata bismillah. Panggil mafhum. Dia panggil beramal dengan mafhum hadis.
Dia hak mafhum ni lah. Hak perlu kepada pemahaman yang dalam. Hak mantuk Nabi kata terang-terang. Hak mafhum ni lah hak timbul khilaf-khilaf ulama. Nabi tak kata direct, tapi mafhum dia. Contoh apa ni? Tak ingatlah hadis ni. Iza balar ma'u qullatain lam yahmil khubusan. Apabila air itu sampai 2 kolok, maka air itu tidak akan jadi najis. Air tak akan jadi najis. Mafhum ni? Kalau tak sampai 2 kolok, jatuh najis, kosong off. Tapi Nabi tak kata gitu. Nabi kata apabila air sampai 2 kolok, air itu tak akan jadi najis. Tak sampai 2 kolok? Nabi tak kata. Ni kadang-kadang timbul khilaf ulama ni. Tak pada kolok warna pula. Tapi hadis itu pula umum sangat. Air yang sampai 2 kolok takkan jadi najis. Kalau air sampai 2 kolok takkan jadi najis. Umum sangat. Kalau air berubah warna. Hadis lain pula yang mentakhsiskan balik. Air tidak akan jadi najis melainkan apabila berubah dia punya warna, bau atau rasa. Dia bilang. Tapi hadis itu tak kata pula air banyak mana. Hadis itu tak kata pula air itu banyak mana. Air tak akan jadi najis melainkan apabila berubah. Berubah jadi najis. Tapi dia tak sebut pun 2 kolok ke kurang 2 kolok. Ini ulama dia umum tafsir antara hadis ni. Ada timbul khilaf ulama. Sekarang ni Nabi kata air takkan jadi najis melainkan apabila berubah. Satu hadis yang lain pula, air apabila 2 kolok takkan jadi najis. Maka dalam mazhab Syafi'i kitanya dia hipung 2 hadis. Maknanya kalau air 2 kolok jatuh najis tak akan jadi najis melainkan jika berubah. Tapi kalau air tu kurang 2 kolok jatuh najis, walaupun tak berubah, jadi najis. Sebab apa? Sebab Nabi kata, apabila sampai 2 kolok, air tak akan jadi najis. Mana kalau tak sampai 2 kolok, jadi najis. Tapi kalau tak sampai 2 kolok jadi najis, Nabi tak kata. Itu pemahaman sahaja. Tapi pemahaman ni sudah berlawan dengan hak Nabi kata, air tidak akan jadi najis, melainkan berubah. Ini hak mantuk Nabi kata. Air yang tak sampai 2 kolok itu mafhum. Berlawan antara mantuk dengan mafhum. Inilah ulama tak pakai mafhum. Sebab itulah kebanyakan ulama termasuk pandangan Imam Nawawi, walaupun air tak sampai 2 kolok jatuh najis sekalipun, air seberdi. Banyak juga seberdi ni tapi tak sampai 2 kolok sukatan dia. Jatuh tak sutir. Ubah ke tak? Tak najis. Tapi ini bukan pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i lah. Dia kan tak apa 2 kolok kan. Dia tak apa 2 kolok, Nabi tak wayak gapa-gapa pun. Nabi cuma kata air apabila sampai 2 kolok takkan jadi najis. Kalau tak sampai 2 kolok jadi najis, ada Nabi sebut? Ada. Itu mafhum. Tapi hadis yang Nabi kata terang-terang, air takkan jadi najis melainkan berubah. Sekarang air tak apa 2 kolok. Nabi tak sebut apa 2 kolok. Tapi Nabi sebut air takkan jadi najis melainkan berubah. Itu hak maksud Nabi kata terang-terang. Sekarang ni air seberdi. Memang kurang 2 kolok. Jatuh najis tak icap sutir. Berubah ke tak? Tak. Kata tak najis lah. Kan tak sampai 2 kolok kan. Jadi najis. Ada Nabi kata tak sampai 2 kolok. Nabi tak kata. Nabi cuma kata apabila air sampai 2 kolok, air tak jadi najis. Kalau tak sampai, Nabi dah oyak pun. Itu mafhum ulama pula ambil situ. Tapi pandangan dalam mazhab Syafi'i utamanya dia ambil mafhum tu. Mafhum Nabi tak kata. Mafhum Nabi tak kata, tapi ambil mana faham kita tu, ambil dia faham Nabi kata. Macam Nabi kata-kata juga. Ni dia timbul khilaf ulama ni. Sebab apa? Sebab mafhum yang Nabi tak kata, cuma kita ambil faham. Kita ambil faham macam mana? Nabi kata apabila air sampai 2 kolok,
maka air tu tidak akan jadi najis. Jatuh tak icok putih pun, kalau rumah kita besar, banyak tak icok dalam tu, tak punah air tu selagi tak berubah. Sebab air dua kolah Nabi kata tak akan jadi najis. Tiba-tiba air jadi suru, kita guna jadi suru. Tak siapa ada sukatan dua kolah. Tak icok ada lagi stok dalam. Tak pada kolah ni, tak pada kolah ni. Guna najis dah lah. Sebab Nabi kata siapa dua kolah tak najis, tak siapa dua kolah najis. Ada tak Nabi kata tak siapa dua kolah najis? Faham tak? Itu hanya kita ambil faham sahaja. Jadi ulama tak ambil ni. Ulama ambil hadis dia lagi pula. Nabi kata air tidak akan jadi najis melainkan berubah warna, bau ataupun rasa. Akan berubah tak? Tak. Saja walaupun tak pada kolah. Ini kata jadi khilaf ulama ni. Perbezaan antara mantuk Nabi kata terang-terang dengan mafhum yang kita ambil faham daripada hak Nabi bersabda. Kalau mafhum ni tak belaga dengan mantuk tak apa. Kalau belaga ditolak mafhum. Sebab mafhum ni dikata Nabi bukan Nabi. Setengah ulama kata mafhum ni Nabi juga. Dan Nabi kata apabila air sampai dua kolah, air tidak akan jadi najis. Kalau tak sampai dua kolah, najis jadinya. Tapi Nabi tak kata kita. Itu mafhum dia panggil. Bila contoh kadang-kadang orang ni dia bagus juga buat kolah dalam bilik air. Dia buat kolah dalam bilik air tapi dia buat di penjuru tiga segi tu. Kan bilik air dia kan. Nanti dia pun buat di penjuru tu. Siap apa semua, pasang siap dengan mozaik. Dia pun pergi tanya jabat agama, dua kolah ni sukatan liter dia banyak mana? Sekarang ni pakai sukatan liter lah. Kalau dulu dia pakai hasta. Orang lain ni hasta tak kenal dah. Dua hasta, tiga hasta. Orang ni tak kenal hasta. Dia tahunya liter air. Pergi jabat agama. Nak dapatkan sukatan liter air dua kolah. Dia pun sukatlah liter air dua kolah. Lepas siap pasal mozaik dah. Siap. Habis dah siap. Baru pergi ukur. Ukur dia punya liter air tu lah. Isi padu air tu diukur. Tak siapa dua kolah. Macam nak warna ni? Kalau tengah buat tu bolehlah tambah kali dah. Tambah butter ke apa? Tambah butter dah tinggi sikit lagi. Dah siap dah dengan mozaik pasang dah. Baru ditanya berapa liter dua kolah. Tak cukup liter. Tak apa dua kolah. Tak berapa? Tak apa dua kolah. Tak apalah tak apa dua kolah. Boleh buat ambil air semayang, boleh buat mandi wajib, cuma tak boleh celuplah dalam tu. Jangan salah faham pula. Ada orang dia salah faham. Air tu dah apa dua kolah tu, awak tak boleh ambil semayang kolah tu. Awak tak boleh buat mandi wajib kolah tu sebab air tu tak siapa sukatan dua kolah. Nak ambil semayang kena air dua kolah. Nak mandi wajib kena ambil air dua kolah. Oh ni jauh sangat lari. Siapa kata nak ambil semayang kena air dua kolah? Nak ambil semayang, nak mandi wajib, syaratnya air mutlak, bukan air dua kolah. Kalau syarat air dua kolah, jeng kita nak ambil semayang. Sejak ni ada kolah? Ada kolah? Ada. Alulah ada kolah. No, kita basuh muka pakai air kolah. Ya, basuh muka. Basuh tangan kita celup dalam kolah. Sapu kepala kita celup tangan dalam kolah, kita sapu kepala. Lepas tu basuh kaki buat kan? Basuh kaki. Cebok, ambil cetong cebok, basuh kaki. Nak tanya tak air dah cetong cebok siapa dua kolah ke tak? Lepas tu boleh basuh kaki dengan air tak apa dua kolah? Dah kalau kata air dua kolah tak boleh. Saat ni tak mau kira saat ni. Kita nak kira dah cetong ni. Kalau saat ni dalam kolah kita nak mau kira dia cerah dah. Kita cebok air dalam kolah, kita pun nak basuh kaki. Saat ni dalam kolah tu dua kolah lah. Kalau dalam cetong ni dua kolah ke tak? Dia putus dalam tu. Jangan kira dah saat ni dua kolah. Saat ni tak mau kira nak kira sekarang. Siapa ada dua kolah? Tak siapa. Ambil semayang kena air dua kolah. Lepas tu
Akak kaki lagi silang dalam kolong tu. Ataupun akak kolong tu basuh kaki. Kuat kan. Siapa kata ambil semayang kena air 2 kolong? Tak ada. Orang zaman itu ambil semayang guna air ceret. Abang apa? Kendi. Dah kendi siapa 2 kolong? Kendi ayam tengok siapa 2 kolong. Jadi tengok dah kendi ayam teng. Kan ada dia kendi ya tau. Berganti ya. Tu boleh tu 2 kolong tu. Air kendi tu memang air sikit tak apa 2 kolong. Siapa kata ambil semayang kena pakai air 2 kolong? Rumah kawan tu kolong kata tak ni lah dia buat di penjuru. Memang sukatan tak apa 2 kolong. Mari dia punya anak beranak dia ambil semayang pakai tu. Mana wajib pakai kolong tu? Tak sah dia kata. Sebab tak apa 2 kolong. Garuk kepala kawan tu. Tak sah. Baik tak apa 2 kolong. Ni nanya orang. Siapa kata nak ambil semayang mana wajib kena air 2 kolong? Air mutlak. Cuma kalau air tu tak apa 2 kolong, tak boleh celup dalam tu pada masa ambil semayang. Tu jelah. Kita ambil semayang pasal luar kan. Mandi wajib, mandi luar kan. Kita masuk congok dalam kolong kecil kan. Mandi wajib. Kat luar tak ada masalah mana. Kalau tak boleh celup dalam tu je tak bolehnya. Lepas tu dia kata ngecik. Biar ngecik je lah. Ngecik air mustakmal. Air mustakmal air suci. Ngecik tak apa. Jangan selang dalam tu je. Ni kena ngaji molek. Jangan duk mengarut gitu. Hak tak apa 2 kolong ni. Ambil semayang mana wajib tak ada masalah. Sebab kita bukan celup di dalam tu. Masalahnya kalau jatuh tak cicok suti. Air tak apa 2 kolong. Memang tak berubah. Tapi siapa ada 2 kolong? Itu dalam mazhab Syafi'i kita yang muktamad, air tu najis lagi dah. Kalau apa dah? Kalau kolong tu besar, tapi air kurang. Tak apa 2 kolong. Jatuh tak cicok. Najis air tu, kita buka baik. Biar air tambah cukup 2 kolong, air suci balik. Tapi sekarang ni dia kolong kecil nak tambah kat mana? Nak kan? Tak ada benda lah. Kata nak kena air tu, buang sumbu bawah lah. Kita boleh pakai air tu. Pakai wak sigang bunga tak boleh kan najis? Boleh. Tapi daripada bilik air nak sapal luar, nak sigang bunga, jangan titik kata-kata sebab air tu najis. Ni bau keldi ni, jangan jadi kocok air. Sebab air tu najis. Kalau pakai pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Sebab apa? Nabi kata bila sampai 2 kolong, air tak najis. Tak sampai 2 kolong, air najis walaupun tak berubah. Malaikat tadi pandangan Imam Nawawi, pandangan mazhab lain dia tak ada kira. Janji tak berubah air, walaupun air tu tak apa 2 kolong, air takkan dia najis. Dia kata. Tapi nak cerita sebab apa jadi khilaf? Khilaf antara mantuk Nabi kata direct dengan mafhum. Tu timbul khilaf fiqh. Sebab Nabi kata bila air sampai 2 kolong, air tidak akan jadi najis. Faham situ. Kalau tak sampai najis ya. Itu faham situ. Ini mamtuk mafhum. Ada pula kata dah air najis boleh nak basuh kereta. Nak basuh kereta buat apa air najis? Dah tak apa kereta dah sekarang kita nak pegang. Kau-kau kita nak pegang dia punya muka pintu tu. Kalau basuh air najis, sekarang tangan kita basuh, kita pergi pegang tu, kena tempat air najis kering tu, tak kena air najis tu pindah tangan kita basuh. Nak siram bunga boleh, air najis tu. Tapi tadilah antara bilik air, nak sapa di bunga tu, bawa selu-selu lah. Jangan dia kocok. Kocok. Ini tumpah keluar, najis. Satu hal pula jadinya. Kata orang ni, buang sumbu. Kalau lah air tak apa 2 kolong jatuh tak cicok walaupun hanya suti saja, air tak berubah sekalipun. Ini ke mazhab Syafi'i. Tapi di khilaf antara mantuk dengan mafhum. Ini hukum fiqh begitu. Kita kadang-kadang pakai zahir je, pakai mantuk sahaja. Mafhum kita tak tercapai kadang-kadang. Ini ulama dia tinggi pemahaman dia. Mafhum yang Nabi kata tu, mereka tercapai faham situ. Contoh hadis tadi. Tiap-tiap perbuatan yang baik
yang tidak dimulakan dengan bismillah, perbuatan itu kurang keberkatan. Ada tak dalam hadis itu Nabi suruh kita baca bismillah? Tak ada. Mafhumnya kita kena mulakan dengan bismillah. Semoga perbuatan baik kita itu dapat keberkatan daripada Allah. Itu mafhum orang panggil. Orang panggil beramal dengan mafhum hadis. Perbuatan yang baik kena mulakan dengan bismillah. Ni kitab ni, tulis kitab, karang kitab, terjemahkan kitab. Semua tu perbuatan yang baik. Maka kena mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalulah kita jumpalah ada tulisan-tulisan tangan, kitab-kitab lama, terkadang tak ada bismillahirrahmanirrahim. Ada. Dia pergi kepada isi lalu. Kepada isi lalu. Tak ada bismillahirrahmanirrahim. Maka kita tanggung penulis pengarang kitab tu, dia baca bismillahirrahmanirrahim di mulut, tapi dia tak tulis dengan tangan. Itu je. Kau ke mana pun mesti dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau jumpa. Kita jumpa satu kitab. Kitab agama, isi molek sangat. Tapi pengarang ni tak erti sungguhlah. Bismillah tak tulis. Jangan kata gitu. Dah tak nak bismillah. Kita tanggung. Pengarang tadi dia baca bismillahirrahmanirrahim, tapi dituliskan tu dia tak tulis. Dia tu pergi pada isi kitab. Kena tanggung kat tu. Sebab perbuatan yang baik memang kena mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Ni perbuatan baik karang kita. Jangan mulakan dengan bismillahnya perbuatan yang tak baik. Perbuatan yang haram ke, perbuatan yang makruh ke, janganlah kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan bismillah perbuatan yang baik ni. Moga-moga apabila lidah kita menyebut nama Allah, berzikir dengan nama Allah, mudah-mudahan hati kita pun akan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana perbuatan baik yang dapat kita lakukan datang daripada taufik hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kitanya la haula wala quwwata illa billah. Kita tak ada daya upaya sama ada pada meninggalkan maksiat ataupun mengerjakan ketaatan, melainkan taufik hidayah inayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita disunatkan mulut berzikir sebut dengan nama Allah, mudah-mudahan hati kita pun ingat akan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kalau perbuatan tu perbuatan yang tak baik, jangan kita sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, sebab memang kita tidak boleh menyandar perbuatan yang tak baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dari segi pegangan kitanya baik ke buruk ke, taat ke derhaka ke, semuanya datang daripada ketentuan Allah dan juga perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Rukun iman kita yang keenam, itu pegangan kita lah. Baik jahat kesemuanya datang daripada Allah, tapi nisbah percakapan kita yang baik daripada Allah, yang tak baik daripada kesalahan diri kita sendiri. Kita wajib beradab dengan Allah, dengan bahawa jangan sesekali kita menyandarkan perbuatan yang tak baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adab kita. Haram kita menyandarkan perbuatan yang tak baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan pada masa kita nak mengajar. Nak mengajar macam mana? Nak cerita hukum iman yang keenam. Baik, jahat, semuanya datang daripada Allah. Itu nak cerita hukum. Kena royak . Tapi kalaulah kita melakukan kesalahan, kita pun nak sandar ke Tuhan. Haram, dosa besar. Bukan terkadang kita menyandar perbuatan jahat kepada Allah sebuah percakapan, dosanya lebih besar daripada diri dosa kesalahan yang kita buat tadi. Lepas tu kalau tak boleh sandar kepada Allah, nak sandar pada siapa? Jangan buat awal-awal. Jangan buat awal-awal lah. Kalau terbuat juga, sandar kepada diri kita sendiri. Jangan salah faham pula ni. Boleh buat salah.
Tapi jangan sandar ke Tuhan. Oh, jangan faham kau tu. Buat salah tu salah dah. Buat dosa tu dosa dah. Lepas tu boleh sandar ke Tuhan? Jangan. Jangan sandar perbuatan salah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan pandangan yang qasah, pandangan yang muktamad. Benda yang keji pun jangan bersandar ke Tuhan. Benda keji. Benda tu tak ada salah tapi keji. Nah kita buat contoh, kalau keji sangat babi lah. Keji huduh. Benda yang huduh. Babi, dah kita ditulis kabu tahi. Kabu tahi tu. Dia bagi duduk atas tahi tu. Kabu kenal. Dia atas tahi ada dia. Kabu tahi ni siapa buat? Kerja duduk atas tahi je ni. Siapa buat? Kita wajib beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana binatang ni nampak begitu je, dia duk sandar Tuhan buat. Dan sandar macam mana? Semua makhluk binatang yang ada, semuanya kejadian Allah Subhanahu wa taala. Dia tanya secara khusus, kabur. Kita jawab secara umum. Semua ada makhluk Tuhan belaka. Tahu apa? Nak beradab. Sebab apa? Kabur gitulah. Sama tu lah selalu babi. Babi. Babi nak sebut babi pun tak lihat. Kena sebut khinzir. Apa beza babi dengan khinzir? Sama je. Cuma khinzir ni bahasa Arab. Bunyi Arab tak apa. Bunyi Arab tak apa. Bertanding. Ada bertanding. Berlawan tak boleh. Lepas tu tukar. Musabaqah. Musabaqah bagus. Musabaqah dah apa? Ni duk bertanding, duk berlawan Quran. Mana comel duk bertanding berlawan. Lepas tu tukar musabaqah. Musabaqah tak apa. Tanding berlawan jangan. Musabaqah tak apa. Musabaqah tu bahasa Arab. Bahasa Melayu kita bertanding berlawan musabaqah ni. Tapi yang bunyi Arab ni, Islami sikit bukan kali dah. Orang Islami dah bunyi Arab. Bunyi khinzir tu bunyi khinzir tu dia lembut sikitlah. Jadi babi ni siapa buat babi? Memanglah Allah buat. Takkan ada kilang pula buat babi. Memang Allah buat. Tapi nak direct Allah lah buat babi tu. Babi ni tak ada salah apa-apa, tak ada haram-haram babi ni. Cuma babi ni nampak macam tak apa comel sikit, huduh. Sejadian tuan ada tuan buat tidak sia-sia. Tapi dia punya huduh sikitlah babi ni. Uduh babi ni mucung pun kalau tengok kartun budak-budak nampak babi belaka nampak. Kartun budak-budak tu. Mucung-mucung tu babi. Jadi kartun tu dia ambil babi. Jadi comel pula babi. Kartun budak-budak dah perasan. Pak binatang buat duduk tu. Babi tu. Babi tak ada salah apa. Apa ustaz tak salah babi haram? Siapa kata babi haram? Tak ada lah. Siapa babi haram? Jangan makan babi haram kan? Makan babi. Makan tu bukan babi. Makan tu perbuatan kita. Tak. Dia hukum ni dia tak berkait dengan benda. Hukum ni berkait dengan af'alul mukallaf dia panggil. Perbuatan orang yang mukallaf akil balik. Hukum ada situ. Makan. Makan tu ada hukum. Benda tak ada hukum. Tapi tak ada hukum. Yang kata babi itu haram. Siang tu babi. Tak ada hukum. Hukum babi. Makan babi. Itu perbuatan kita. Makan babi itu perbuatan kita. Perbuatan kita baru ada hukum. Benda tak ada hukum. Ni kadang-kadang orang tanya. Apa hukum TV? Hukum tu TV. Tak ada hukum TV. TV tu tak ada hukum. Kalau ada kematian, dia kelubung TV. Lemah kawan tu. Sebab apa? Kalau ada kematian dia kelubung apa? TV dia kelubung. Apa lagi? Hi-fi apa? Pop besar-besar. Dung. Lepas tu dia kelubung tak? Kenapa dia kelubung? Tapi nampak dunia sangat. Wah, jadi kelubung. Nampak juga kelubung. Akak udah bilik lah. Akak habis udah bilik susu. Apa hukum TV? TV tak ada hukum. Hukumnya tengok.
Tengok tu bukan TV, tengok tu perbuatan kita. Perbuatan kita baru ada hukum. Benda tak ada hukum. Babi tak ada hukum, makan dia tu. Tapi babi ni kira agak keji sikitlah. Maka siapa buat babi, makhluk ada atas muka ni semuanya kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bersandar ke Tuhan. Sebab apa? Apa kuat comel. Contohnya jumpa tahi stokor tepi jalan. Dia ni tak jumpa tahi dah. Ayam pun tak kenal tahi dah ni. Zaman itu ayam kenal tahi makanan dia. Ayam kenal tahi. Nak birak bomah, mak dia suruh. Mu nak birak orang ni, pergi birak bomah. Pergi birak bomah. Lepas tu tak ada kan. Sebab apa? Makan dia ayam kan. Dia ni tak kenal dah tahi. Tak kenal tahi. Jumpa tahi stokor. Tahi ni siapa buat? Memanglah orang yang berak. Tapi tahi ni siapa buat? Allah lah yang buat tahi kuning gitu. Jangan disebut Allah. Tapi memang Allah yang buat. Sebab apa? Sebab yalah benda tu benda jijik sikit. Maka pada muktamaknya kita wajib beradab dengan bahawa jangan kita sandar ke Tuhan hak benda-benda yang keji, yang jijik seumpama tu. Padahal tak ada salah apa-apa pun. Sama telah perbuatan yang salah. Perbuatan kita sendiri. Kita wajib beradab, jangan sandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu percakapan kita, pegangan. Sebab itulah syaratnya tidak membenarkan kita memulakan perbuatan yang salah tadi sama ada haram atau makruh. Kita nak mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau perbuatan haram, mulakan dengan bismillah, hukumnya haram. Kalau perbuatan makruh, mulakan bismillah, hukumnya makruh. Gitu je lah. Tapi perbuatan haram, perbuatan makruh, yang haram kita baca bismillah, yang makruh kita baca bismillah. Haram, makruh dipanggil haram makruh zati. Fa'asal. Haram fa'asal. Hukum asal dia haram dah. Mana contohnya? Berjudi. Contoh berjudi, tulis nombor ekor. Tulis nombor ekor. Judi tulis nombor ekor tu dah. Dia pun tulis nombor Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga nombor dia tulis tu ni jelas dapat hadiah dah dah. Dia kira dia. Dapat hadiah. Dia pun tulis Bismillahirrahmanirrahim, dia pun tulis hukumnya haram. Sebab apa? Sebab berjudi tu haram zati, haram hukum asal. Dia nak bina agak, dia pun tegang tu, baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu haram asal. Baca bismillah, hukumnya haram. 2 kali haram lah. Judi tetap dah haram. Bina agak tetap dah haram. Oh, dia buat lebah, dia baca bismillah. Haram pula sekali lagi. Adapun kalau perkara tu haram juga, tapi bukan haram zati. Bukan haram asal. Contoh kita minum air. Kita minum air, hukumnya harus. Tiba-tiba air tu kepunyaan orang lain tanpa izin tuan dia. Apa hukum minum air tu? Haram. Haram kerana air tu kepunyaan orang. Minum air hukum asal harus. Minum arak hukum asal dia mana? Haram dah. Ke minarak orang baru haram, minarak diri tak haram. Minarak curi orang arak tu haram lah. Kalau beli diri tak apa, buat arak sendiri. Arak tu tak haram, haram asal. Minum air orang haram juga, tapi dia panggil haram aridi. Haram kerana sebab lain, kepunyaan orang meminum tapi tak izin. Atau panggil haram aridi. Sunat jugalah baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi hak kata haram ayat orang, haram semacam. Bukan ingat haram tu kerana baca bismillah. Jangan salah faham. Dia ada beza situ. Sama juga dengan makruh. Makruh ni makruh asal. Dah kita dia kata tengok kemaluan. Tengok kemaluan, hukumnya makruh. Buka kemaluan tanpa ada hajat, hukumnya haram. Sebab kita seorang diri ada aurah. Dia panggil aurah dalam khalwat. Aurah seorang diri. Tahu tak? Kita seorang diri ada aurah, ada aurat. Aurat lah kitanya. Sebab aurah pelik pula. Aurah lah tuta marbutah.
Bila ta marbutah berarti kita baca dengan ta. Aurah. Tapi kita baca dengan aurat. Ta marbutah berarti baca dengan ta juga boleh. Tapi yang masyhurnya ta marbutah kalau berarti kita berarti dengan ta lah. Aurah. Tapi kita tak kenal aurah. Pelik pula bunyi ustaz ni ngajar aurah tak faham. Aurat. Aurat kenal lah. Seorang diri ada aurat dia seorang diri. Orang perempuan ada aurat seorang diri. Orang lelaki ada aurat seorang diri. Orang lelaki aurat seorang diri. Dua kemaluan. Kalau dalam saja lepas dah aurat seorang diri. Orang perempuan aurat seorang diri antara pusat dan lutut. Pakai underwear saja tak jadi orang puan. Seorang diri. Buka peha haram bagi perempuan dalam keadaan seorang diri sekalipun. Dia ada aurat. Malaikat boleh buka je kalau ada sedikit hajat. Ni adna gharadin dia bagi. Sikit hajat boleh buka dah. Apa dia? Panah hari itu sekali panah. Dak padang dia pun lanya bola. Ada orang ni. Tak haram lah sebab ada sedikit hajat. Hajat apa? Panah. Kalau dia nak mandi, itu hajat besar dah. Mandi seorang diri tu hajat besar dah tu. Orang kata ada hajat ni saja-saja je. Nak style macam model. Inatah yang bola gitu. Haram. Tak ada hajat. Ada hajat dia kata. Panah dia meninggal. Panah. Ada hajat. Kok bab beradab. Lepas tu bab lain pula. Ini cerita bab. Ni hukum sahaja. Bukan cerita bab adab. Jadi buka aurat haram. Tengok kemaluan. Makruh. Dah kalau tak buka nak tengok macam mana? Tengok ke atas. Buka jangan. Kita ke atas. Lama tak tengok. Hukumnya makruh tengok. Dia pun baca bismillah dulu. Nak tengok? Bismillahirrahmanirrahim. Nak tengok. Dia pun tengok dia sendiri. Hukumnya makruh. Baca bismillah tu makruh. Pelik dah. Ada pun kalau makruh aridi, makruh kerana sebab lain. Mana? Makan makanan bau-bau tu lah. Makan peta, makan jering, makan wak kedah, makan budu. Itu makruh belaka tu kan? Lepas tu tak boleh baca bismillah ha? Dah dimakruh kerana ada sebab lain. Makan harum. Makruh kerana sebab lain. Maka sunat juga baca bismillah. Dia kata benda makruh baca bismillah, makruh hukum asal. Ni makan peta, makan jering, ni makan tu harus. Makruh kerana busuk. Makruh kerana kis lain. Maka sunat baca bismillah. Kata haram baca bismillah, haram asal. Makruh baca bismillah, makruh asal. Bukan haram kerana sebab lain, bukan makruh kerana sebab lain. Kemudian satu lagi ni, kalau perbuatan tu perbuatan yang kotor-kotor lah. Nah kita dia misalnya kita nak bubuh baju tahid. Nak ambil baju tahid ni dia benda kerja tu dia cemas sikitlah, kotor sikit, tak sunat baca bismillah. Sama juga kita nak basuh berak anak, tak sunat baca bismillah. Sebab apa? Benda kerja tu benda kerja. Benda kerja bukan kerja salah ni. Tapi kerja tu kerja kotor, tak suruh mula dengan bismillah lah. Sebab apa? Pekerjaan tu pekerjaan yang kurang comel. Bagi pekerjaan yang fasik, pekerjaan yang hina, pekerjaan yang lengket, pekerjaan yang bodoh, tidak disunatkan kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Adapun perbuatan-perbuatan yang baik yang bernilai pada syarak disunatkan kita baca bismillah. Sini berkaitan dengan baca bismillah oleh tuan kita ketika memulai karangan kita. Okey, kita ambil lagi tu bab bismillah tu. Insya-Allah kita sambung minggu depanlah. Kita sambung di alhamdulillahillazi atla'a fi samawati qulubil mu'minin. Wallahu a'lam.